Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salat wa atimut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil waham وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama lagi insya-Allah satu bulan yang mulia, satu bulan yang agung akan datang dan bulan Syaban akan berlalu. Datangnya bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan wa syahrun azim. Ramadan itu adalah bulan yang agung. Itu bulan, satu tahun ada 12 bulan. Bulan yang paling agung sekali adalah bulan Ramadan. Apa makna agung itu yang unggul? Di antara 12 bulan, bulan yang paling unggul ada bulan Ramadan. Kenapa Nabi SAW namakan Ramadan sebagai syahrun azim? Apa yang hebatnya, apa yang kelebihannya pada bulan tersebut? Pertama, kerana pada bulan Ramadan, tengok Ustaz. Yang pertama, pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah perintah, jatuhnya satu perintah wajib. Diwajibkan ke atas umat Islam. Tengok tak payah berhenti. Ya, tengok Ustaz. Di mana di bulan Ramadan perintah berpuasa ke atas umat Islam berlaku di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak diwajibkan berpuasa, tetapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ke atas umat Islam berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut je orang yang beriman, maknanya bukan orang yang tidak beriman, iaitu orang kafir, orang yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah busuk, tidak diwajibkan ke atas mereka. Maksud di sini diwajibkan ke atas orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Apa makna kutiba? Furidah. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu supaya berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana umat yang sebelum ini juga diwajibkan berpuasa, tetapi tidaklah berpuasa seperti berpuasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat umat terdahulu tak sama dengan syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka berpuasa atas perintah Allah juga, mereka berpuasa, tetapi puasa mereka bukan di bulan Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan puasa membentuk jiwa, membentuk syakhsiah, kepribadian seseorang tadi menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi nak bentuk ketakwaan tadi dengan berpuasa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tarbiyah kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kerana takwa, iman dan takwa, benda yang paling penting. Tidak ada lebih penting daripada iman dan takwa. Sebab tu Allah berkata dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Bukan kerana mansab, bukan zatul mansab, bukan kerana keturunan, bukan kerana harta, kekayaan, kerajaan, kuasa, tak. Tetapi kerana ketakwaan seseorang pada Allah. La'allakum tattaqun. Fa'asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis, fa'asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi. Nabi mengisyaratkan di atas dadanya. Ala sadrihi. At-taqwa hahuna. Faraddada miraran. Nabi menunjukkan salah satu mirar, 3 kali di dadanya mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Ala fi kulli jasadil mudghah, bukankah di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging? Idza salaha, apabila daging itu baik, salaha jasada kullah, maka seluruh tubuh anggotanya akan baik, akan sihat. Itu dari segi luaran, dari segi tibbi ataupun dari segi kesihatan. Begitu juga dari segi kerohanian. Apabila hati yang bersih, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata dia akan melihat benda yang baik, telinga dia akan mendengar benda yang baik, tangan dia akan membuat perkara-perkara yang baik, kaki dia akan menuju ke arah-arah yang baik, menuju kepada amal-amal yang soleh. Kenapa? Apabila takwa ada di dalam hati kita. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala itu ayyaman ma'dudat. Ayyaman itu puasa, hari-hari yang berpuasa, ma'dudat, mafrudat, itu yang telah diwajibkan, hari-hari yang berpuasa untuk 1 bulan Ramadan, daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan, itu dipanggil sebagai ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya yang beriman supaya berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka sesiapa yang sakit, faman kana minkum maridan, sesiapa di kalangan kamu yang sakit, aw ala safarin, ataupun dalam keadaan dia musafir, berjalan jauh, susah untuk dia berpuasa. Jadi agama tadi tidak ada paksaan. Agama bukanlah satu perkara yang meletakkan beban, tak. Agama itu mudah. Allah datang ke agama
Dan Allah nak tunjukkan bahawa agama tadi didatangkan, syariat agama yang didatangkan ke atas hamba-hambanya untuk memudahkan hambanya untuk beramal dengan syariat tersebut. Bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk memudahkan. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Kalau tidak mampu untuk berpuasa kerana sakit, kerana musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lagi? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. betul? فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Jadi kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyah. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa, contoh kerana haram, kerana dia sakit, memang tak boleh baik dah sakit dia, ataupun dia sudah tua, umur sudah melebihi 80 tahun, tidak larat berpuasa. Dia larat bercakap, larat makan, tapi untuk berpuasa tak larat dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, maka dia kena bayar fidyah. Ta'amun miskin, dia beri makan pada orang miskin yang mengenyangkan satu hari satu orang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa, maka sesiapa yang melakukan tatawwa, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa man tatawwa, maka sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang baik, fahuwa khairul lah, itulah yang terbaik untuknya. Wa antasumu khairul lakum, dan kamu berpuasa itu adalah terbaik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Jadi Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syahrun azim, bulan puasa tu syahrun azim. Kenapa puasa tu syahrun azim? Bulan Ramadan tu syahrun azim. Kenapa? Kenapa puasa itu syahrun azim? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kenapa? Kerana bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran wa hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kerana bulan Ramadan ada unzila fihi al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Jadi puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, dan di mana bulan Ramadan juga Al-Quran diturunkan. Jadi bulan Ramadan menjadi syahrun azim. Kata Nabi, Ramadan, syahrul Ramadan, syahrun azim, syahrul mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun yazdadu fi razq, bulan yang mana rezeki melimpah ruah, bertambah-tambah rezekinya pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Syahrun fihi
Lailatul khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan di mana pada malamnya harinya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatun fihi khairun min alfi syahr. Pada malamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Wa hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan hidayah. Manusia diberi petunjuk, diberi hidayah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang menjelaskan, memperlihatkan kepada kita jelas, dapat bezakan di antara orang yang baik dengan orang yang jahat, orang saleh dengan orang yang taleh, perkara yang hak dan perkara yang batil. Di bulan Ramadan. Bulan yang yufarriqu fihi al-haq wal batil. Bulan yang membezakan وَبَيِّنَاتٌ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Dan Allah tunjukkan bagaimanakah pelaksanaan puasa tadi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Maka sesiapa yang nampak anak bulan dipersaksikan, maka bermulalah berpuasa. Puasa bermula. Yang telah diletakkan tanggungjawab ke atas khalifah, ke atas pemerintah, ke atas amir untuk menentukan bila puasa, iaitu pada 1 Ramadan. Pada 1 Ramadan. Faman syahida minkumus syahr falyansumhu. Maka dia puasalah. Kalau 1 Ramadan tak nampak juga anak bulan, maka 2 bulan tu dia kena puasa lah. Faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Jadi Allah ulang lagi sekali lagi. Faman kana minkum maridan وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka sesiapa yang sakit ataupun musafir, ada illah, ada sebab, maka dia puasalah pada hari yang berikutnya. Dia carilah hari, ganti hari lain. Jadi Allah tidak memberatkan. Sebab tu Allah berkata, yuridu Allah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah berkehendakkan kepada kebaikan. Allah hendak supaya hamba-hamba dia dapat amalkan agama dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang susah. Wala yuridu bikumul usr, bukan dengan cara yang susah. Betul? Jadi para hadirin hadirat, puasa ni Allahu Akbar. Tak lama lagi kita nak menyambut puasa. Apakah persediaan kita untuk bulan puasa? Kata Nabi SAW. Dan di bulan puasa ni, kata Nabi SAW, "Utiyat li ummati", dikurniakan ke atas umat aku, kata Nabi. "Utiyat li ummati", ini hadis rawah Imam Ahmad, hadis sahih. "Utiyat li ummati khamsa khisalin lam yu'tahunna
lam yu'tahuna ummatun qablahum, yang mana Allah tak pernah beri benda ni kepada umat sebelum ni. Orang yang berpuasa. Pertama kata Nabi SAW, la khalufu sa'im atyabu indallahi min rihil mis. Bau busuk mulut orang yang berpuasa tu tadi lebih harum, atyabu indallahi, lebih harum min rihil misk, daripada bau kasturi di syurga Allah. Kita cium Allah, mulut puasa bau busuk, tetapi di sisi Allah itu adalah bau yang harum. Allah akan gantikan dekat syurga dengan bau yang harum. Atyabu indallahi min rihil misk, daripada bau daripada bau kasturi di syurga. Bukan bau kasturi dekat Masjid India ke bau kasturi dekat Mekah ke Madinah. Lebih harum daripada tu, iaitu bau kasturi di syurga, lebih harum. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, adapun umat yang sebelum ni mereka berpuasa, mulut mereka bau busuk, Allah tak ganti pun dengan bau yang harum di syurga. Allah, Nabi SAW tak ada beritahu pun bahawa umat-umat yang terdahulu dia puasa, bau busuk mulut dia puasa tadi, Allah tak beritahu bau-bau mulut dia puasa busuk tu atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum daripada bauan kasturi di syurga, kecuali untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh. Sebab itulah orang yang berpuasa selepas saja tergelincir matahari, setengah ulama dia panggil makruh tahrimiyah. Makruh tahrimiyah mana makruh yang hampir kepada haram kalau dia bersugi ataupun dia gosok gigi. Kenapa? Kerana dia buang bau yang harum, bauan kasturi yang lebih harum daripada bauan kasturi yang ada dalam mulut dia. Allah suruh simpan sampai berbuka puasa. Dan begitu juga orang yang berpuasa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tastaghfiru lahul hitan hatta tuftiru. Dalam satu riwayat yang lain, tastaghfirul malaikatu hatta tuftiru. Beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu malaikat. Dan satu riwayat lain, ikan-ikan di lautan memohonkan keampunan. Allah maghfir lahum, ya Allah ampunkanlah fulan, Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahum, sehinggalah si hamba ini berbuka puasa. Bayangkan berapa ratus ribu tu dia punya wirid. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan mereka, ya Allah ampunkan mereka, sampailah terbenamnya matahari, ikan-ikan di lautan ataupun para malaikat dan riwayat lain berhenti mewiridkan kalimat tersebut, khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad, as-sihahu Ahmad. Tengok dalam sahih Imam Ahmad, ikan di lautan doakan keampunan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang berpuasa juga, yang mana Allah tak jadikan benda ni pada umat sebelum ni. Wa yuzayyinullahu jannatahu kulla yaumin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat hias syurga-syurga mereka. Kalau kita nak cakap renovation lah. Ini hari kalau kita kat dunia,
rumah ke banglo ke istana, dia buat renovation. Selepas dia dah duduk, dah hancur rumah tu, baru renovation. Ini mahligai ahli syurga belum diduduki lagi, telah direnovation. Sentiasa dihiasi, didatangkan dengan model-model yang baru-baru. Dihiasi syurga. Wa yuzayyinullahu jannatahu kulla yaumin. Thumma qal, kemudian Allah beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, yushaku, dah tak lama lagi dah hamba aku ni nak sampai. Allah rindu pada hamba-hamba yang salih. Yushaku ibadis salihin an yulqaw al-ma'una wal adha. Dah tak lama lagi dah dia nak habis dah. Dia nak terlepas daripada bebanan-bebanan dunia ni tadi. Siapa dunia ni, bagi orang yang beriman, dunia ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ada setengah ulama hadis kata hadis ini dhaif. Dhaif dari segi rawinya, tetapi dari segi matanya betul. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, syurga ni adalah ibarat syurga ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi kata Allah, yushiku ibadi as-salihun, dah hampir dah hamba aku nak kembali kepada aku dah, dan nak habis dah dia punya bebanan dunia, nak masuk ke syurga Allah. Allah rindu Syekh pada kita. Allah rindu pada kita untuk kembali kepada Allah. Allah rindu orang-orang yang saleh. Tapi nari kita rindu tak Allah? Allah. Kita takut mati lagi. Tanda kita takut mati, kita cinta dunia. Tanda kita nak takut mati, kita buat kerja dunia lebih daripada kerja akhirat. Kita buat kerja dunia lebih daripada kerja akhirat, Syekh. Allah. Nabi SAW ketika sakrat, ketika Nabi SAW hantar, Allah hantar Jibril jumpa Nabi SAW. Hadis sahih. Allah hantar malaikat jumpa Nabi SAW, beri tawaran, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ya Habib Allah, kamu ditawarkan untuk dua pilihan. Apa pilihannya? Pertama, an yutawila hayataka fid dunya. Allah nak sambung nyawa kau, nak panjangkan umur kau dekat dunia ni. Dan nak jadikan kau satu orang yang maharaja, harta melimpah luah, dikelilingi dengan wanita-wanita yang cantik. Syurga dunia. Dan engkau beramal saleh. Yang kedua, pilihan yang kedua, Allah nak ambil nyawa kau sekarang ni. Allah nak tarik nyawa kau sekarang. Kerana Allah rindu dekat engkau. Mushtaqun ilaika ya Rasulullah. Allah rindu kepada engkau ya Rasulullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, wa ana uhibbuhu, dan aku juga rindu Allah. Maka Nabi diberi pilihan. Tengok, qada dan qadar berubah.
Allah beritahu dalam Al-Quran, idza jaa ajaluha la yuakharu law kuntum ta'lamun. Bila sampai ajal maut tadi, Allah tak ada beri tangguh. Tapi untuk part Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Allah beri tangguh, beri postpone, beri pilihan. Syekh, nak hidup lagi ke ataupun nak mati? Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih, aku nak mati. Wahai Jibril, beritahu Allah aku nak mati. Terus Allah hantar malaikat maut, tarik nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam.